Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi kita sampai pada surah Yusuf daripada tafsir Al-Jalalain ayat ke-74. 74. Maknanya dalam pengajian yang lalu kita dah bincangkan persepakatan Nabi Yusuf dan saudaranya untuk mengekalkan saudaranya. Maknanya saudaranya Bunyamin tu dia tak nak balik. Apabila dia dah mengetahui bahawa orang yang dia jumpa di Mesir tu ialah Nabi Yusuf, maka dia minta supaya aku tak nak balik lagi dah. Jadi Nabi Yusuf kata, aku terpaksa buat helah menuduh kamu mencuri agar kamu dapat kekal di sini. Jadi dalam ayat sebelumnya, masa apabila dah dimasukkan penimbang raja tadi ke dalam beg Bunyamin, kemudian mereka berjalan pulang. Semasa tengah berjalan pulang tadi tu ada ada orang panggil menyeru. Dia kata, sesungguhnya kamu, wahai rombongan, ialah dari kalangan orang yang mencuri. Jadi mereka menafikanlah, kami sesungguhnya datang tidak mencuri. Qalu, mereka berkata, sekarang ni sambung ayat ke-74. Qalu, mereka berkata. Siapa mereka tu? Sebab digunakan dengan kata kerja ramai. Qalu, mereka. Mereka tu ialah al-mu'azzinu, pemanggil. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Maknanya mereka dah berjalan separuh jalan, tiba-tiba muazzin tu panggil, wahai rombongan, kamu dituduh mencuri, ataupun adakah kamu ni mencuri? Maksudnya dalam ayat sebelum tu, innakum lasariqun tu, dia ada beberapa pendapat lah. Maksudnya setengah ulama kata tak sesuai tiba-tiba tuduh mencuri sebelum dibuktikan. Jadi setengah ulama dia takwil ayat sebelum ni, yang innakum lasariqun tu. Innakum lasariqun tu ayat 70 dah. Sebab pemanggil tadi dia terus kata innakum, sesungguhnya kamu, lasariquna, sesungguhnya mencuri. Jadi ulama bincang macam mana boleh tuduh mencuri sebelum dibawa ke mahkamah, sebelum disahkan. Jadi setengah ulama kata yang dimaksudkan innakum lasariqun tadi ialah pertanyaan, adakah. Jadi dia ada istifham yang dihazafkan. Innakum, adakah sesungguhnya kamu ni mencuri? Jadi mereka kata, kami tidak datang untuk membuat kerosakan di muka bumi. Lepas itu baru berlaku perbincangan ni. Qalu, mereka berkata, fama, apakah? Sekarang sambung ayat 74 ni. Fama, apakah jazauhu, pembalasannya. Hu, domir tu kembali kepada as-sariqi, orang yang mencuri. Mana setengah ulama dia kembalikan domir tu kepada suwa'al malik. Apakah ganti? Jaza tu kalau kita sandarkan kepada sariq, maknanya apakah pembalasan, hukuman kepada orang mencuri. Tapi kalau jaza tu kita sandarkan kepada domir jaza'uhu tu, kalau kita sandarkan kepada suwa'al malik, jaza' tu bermakna apakah ganti. Maksudnya kalau benda ni hilang ataupun benda ni dicuri oleh kamu, apakah gantiannya untuk sekiranya kamu tadi salah. In kuntum kadzibina, sekiranya kamu berdusta, fi qawlikum, pada perkataan kamu, ma, tidak, kunna, sesungguhnya kami, sariqin, mencuri.
Wa wujida dan didapati barang yang hilang tadi, suwa'al malik tu, fikum di kalangan kamu. Qalu, mereka menjawab. Ini adik-beradik Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam menjawab, jazauhu, pembalasannya. Man, sesiapa saja, wujida yang didapati, barang hilang tadi tu, fi rahlihi, dalam barangannya, yustaraku, diperhambakan. Thumma, kemudian, akada, menguatkan, ataupun ukida, dikuatkan, biqaulihi, dengan perkataannya, fahuwa, maka ia, ay as-sariqu, orang yang mencuri, jazauhu, ialah balasannya, ail masruqi, sesuatu yang dicuri tadi, la ghair, tidak mahu yang lain. Wa kanat, dan perkara tersebut, maksudnya orang yang mencuri diperhambakan. Siapa saja yang ditangkap mencuri, maka orang tu akan dihukumkan hamba kepada tuan barang. Wa kanat, dan adalah hukum tersebut, sunnata, ialah syariat Ali Ya'qub, keluarga Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Okay, jadi sekarang ni peristiwa ni berlaku di mana? Di Mesir. Tapi ahli keluarga Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam, mereka berasal daripada Palestin. Dari Palestin, hukum di sana, siapa mencuri diperhambakan. Di Mesir, syariat di Mesir, siapa mencuri bayar ganti rugi. 2 kali ganda. Jadi Nabi Yusuf tahu, kalau pakai syariat Mesir, dia tak dapat nak tahan adik dia Bunyamin tadi. Jadi sekarang ni dia helah kan. Dia buat helah, dia kata, apa hukuman? Dia tanya adik-beradik dah. Supaya bila dia orang yang keluarkan hukuman sendiri, dia orang kena ikutlah hukuman yang dia orang nyatakan. Kalau gunakan hukuman Mesir, tangkap barang tadi, bayar ganti rugi 2 kali ganda, lepas saja pencuri tadi. Kazalikal jaza'u, begitulah, al-jazai, ka, seperti demikian, al-jazai, balasan, najzi, kami akan membalas, al-zalimina, orang-orang yang zalim. Bis-sariqati, dengan sebab mencuri. Farsurifu, maka mereka dikembalikan semula. Maksudnya mereka tu dah di tengah jalan, jauh dah. Lepas tu muazzin tu pergi kejar di tengah jalan, bincang tengah jalan dah. Kalau kami dapat tangkap, apa hukumannya? Jadi mereka bersepakat kata, siapa yang ada barang tadi, dia jadi hamba lah. Itulah syariat kami. Jadi mereka dibawa balik semula. Itu dipanggil fasurifu. Lalu mereka dikembalikan semula li Yusufa, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Litaftishi, untuk memeriksa, untuk pemeriksaan, au ayatihim, barang-barang mereka. Jadi dinyatakan di sini, orang yang mencuri ialah orang yang menzalimi. Maksudnya dia menzalimi siapa? Pertama sekali, dia menzalimi
dirinya sendiri kerana dia akan diperhambakan. Maksudnya daripada dia bebas, kan, boleh menjadi dihukumkan sebagai hur tadi, manusia yang bebas, akan ditangkap dan diperhambakan. Lepas itu kedua, dia menzalimi tuan barang. Kan, maksudnya tuan tadi menghasilkan barang tersebut dengan bayaran. Dia beli bayaran tersebut. Jadi itu maksudnya contoh kezaliman dengan mencuri. Jadi selain daripada mencuri barang, dia ada curi apa lagi? Orang yang mencuri ni. Jadi Nabi tanya, maksudnya Nabi tanya kepada sahabat, apakah curi yang paling teruk? Maka sahabat kata tak tahulah. Jadi Nabi kata curi di dalam semayang. Maknanya semayang mempunyai hak tertentu. Kita mencuri hak solat tersebut. Maknanya semayang tadi dia perlu kepada contohnya rukuk yang sempurna, dengan tasbih, dengan pergerakan yang betul. Maksudnya semayang dia nakkan hak rukuk tadi. Kita curi hak rukuk tadi tu. Daripada solat tu kita tak bagi semayang tadi dia punya hak, kita buat cepat-cepat. Boleh. Ataupun kita buat tak sempurna. Jadi itu pun dipanggil mencuri juga. Jadi itu dia menzalimi siapa? Dia menzalimi amalannya sendiri. Dan nanti apabila akhirat, bila semayang tu datang, semayang tu rupanya tak sempurna. Amalan dia. Amalan dia apabila datang di akhirat, rupanya tak sempurna. Kenapa tak sempurna ni? Sebab kau dah curi aku punya hidung. Kau dah curi tangan aku sebelah. Kan? Sebab perbuatan kita yang tidak sempurna tadi. Jadi apabila kita mencuri tadi, dia diistilahkan sebagai al-zalimin, orang yang menzalimi. Dan kemuncak zalim tadi, kemuncak zalim mencuri ni ialah mencuri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Taala apa dia? Contohnya kita kata wal asri, itu adalah masa. Ada masa ialah hak Allah, ada masa ialah hak untuk kita gunakan kehidupan dunia. Kita curi masa Allah, contohnya malam. Malam ialah masa yang Allah telah bagi untuk berehat dan beribadat. Kita pergi curi, malam pun kita kerja juga. Kan? Malam pun kita buat dah kerja 24 jam tak berhenti-henti. Tu dia panggil curi juga. Jadi dia menzalimi dirinya sendiri. Fabada'a bi'awiyatihim. Lalu mereka fabada'a memulakan. Nabi Yusuf memeriksa tadi bi'awiyatihim, pada barangan-barangan mereka. Maksudnya adik-beradik yang lain lah. Fafattashaha. Lalu Nabi Yusuf memeriksa barang-barang tersebut. Qabla, sebelum. Wi'a'i, bekas. Akhihi, saudaranya Bunyamin. Li'allah, supaya tidak. Yuttahama, Nabi Yusuf dituduh. Mengetahui. Maksudnya kalau tiba-tiba terus pergi dekat beg Bunyamin, kan, tiba-tiba terus keluarkan dari, ini macam ada pakatan je. Tahu-tahu terus bawa keluar. Jadi dia check daripada, dia jadikan Bunyamin tu paling akhir sekali. Summa, kemudian istakhrajaha, Nabi Yusuf mengeluarkannya. Domiha tu dah kembali kepada as-siqayah, alat minuman raja tadi. Setengah riwayat kata alat penimbang. Min, daripada wi'a'i, bekas. Akhihi, saudaranya. Kazalika, begitulah. Al-kaidi, helah. Kidina, kami ajarkan helah tersebut.
Allamnahu, kami ajarkannya. Li Yusufa, kepada Nabi Yusuf. Al-ihtiyala hilah fi akhzi, pada mengambil akhihi, saudaranya. Ma, tidak sekali-kali. Kana, boleh. Yusufun, Nabi Yusuf AS, liya'khuza, mengambil saudaranya iaitu Yusuf. Saudaranya Bunyamin. Dhamir itu kembali kepada Yusuf lah. Raqiqan, sebagai hamba abdi. An, kerana as-sariqati, hukuman mencuri. Fi, di dalam dini, agama. Al-maliki, raja. Maknanya hukmi, hukum, pemerintahan. Maliki, raja. Misra, Mesir. Lianna, kerana sesungguhnya jaza'ahu, hukuman mencuri, indahu, di sisi Raja Mesir, ad-darbu, ialah pukulan. Pukul ni maknanya sebat, rotan dan seumpamanya. Maksudnya dia kata dalam syarah tadi, apabila Nabi Yusuf buka satu-satu masa dia cek tadi, masa dia cek bekas adik-beradiknya, setiap kali dia buka tadi, dia istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah. Sebab dia tahu tuduhan tadi tak betul, tapi dia berlakon seolah-olah mencari barang yang hilang. Dia tahu barang tu tak sebenarnya hilang pun. Jadi perbuatan tadi tu dia beristighfar sentiasa. Sehinggalah sampai kepada beg adik dia Bunyamin, maka dia cakap, dia kata, ma adhunnu hadza akhadha syai'an. Dia kata, aku tak akan menyangka ini orang ni baik ni, adik kamu yang paling ni akan mengambil sesuatu. Tapi adik-beradik lain dia kata, kami tak peduli, kamu mesti cek juga supaya kita semua puas hati. Kita dah cek semua beg, okey, dah tak ada, kami bersih daripada tuduhan, baru kami nak balik. Jadi apabila dibuka beg adiknya Bunyamin dan mereka mendapati barang yang hilang tersebut. Jadi apabila mereka mendapati, dalam syarah tu dia kata, semua adik-beradik dia malu yang amat sangat. Tundukkan kepala semuanya. Dan mereka memandang kepada Bunyamin dan memarahinya. Dia kata, fadah tanah, engkau telah mengaibkan kami. Kau telah menghitamkan muka kami. Wahai anak kepada Rahil. Maksudnya dia kawan adik-beradik sebab apa? Ibu lain-lain. Jadi adik-beradik lain tu kata, engkaulah punca bala kepada kami. Jadi Bunyamin jawab balik semula. Dia kata, bahkan anak kepada Rahil, mereka lah yang sentiasa mendapat bala daripada kamu. Maksud kata, dulu abang aku dah kena Yusuf, sekarang aku pula dah dapat bala. Dia kata, kau telah bawa abang aku dulu dan kau telah binasakan dia di padang pasir. Tapi akhir sekali adik dia bagi tahu, dia kata, sesungguhnya orang yang meletakkan barang ni, dialah orang yang sama yang memberi kepada kamu barang-barang makanan sebelum ni. Adik dia cakap macam tu, tapi dia orang tak perasan. Sebab terlampau marah. Jadi itu keadaan kita apabila marah, orang bagi tahu kebenaran, kita tak boleh terima. Maksudnya Bunyamin tu, dia bagi tahu orang yang letak barang dalam beg aku ni ialah orang yang bagi barang kepada kamu tu. Kan maksudnya dia orang datang nak ambil barang makanan, yang bagi barang makanan tu ialah raja. Dan raja tu juga yang letak dalam beg aku ni. Dia dah bagi tahu. Tapi sebab kemarahan, dia akan menghilangkan kewarasan dan kepekaan. Jadi adik-beradik dia walaupun dah diberitahu, mereka tak sedar. Cuma dalam ni Allah Ta'ala kata, kadzalika kidna li Yusuf.
Begitulah kami tadi mengurniakan ataupun mengajarkan helah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dalam syarah yang lain dia bagi tahu, macam contoh dalam kitab tafsir Al-Bahrul Madid yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Maksudnya Ibnu Ajibah kata, hadza min fi'li ahli tasrif billah. Maksudnya keadaan membuat sesuatu yang seolah-olah salah. Maksudnya memasukkan barang ke dalam beg adik tadi, kemudian dituduh sebagai mencuri. Itu ialah apa dia? Perkara yang zahir pada syariatnya salah. Sebab membuat helah agar seseorang dituduh mencuri. Tapi dalam tafsir dia beritahu, macam mana kita nak faham dari itu? Dia kata ini ialah perbuatan manusia yang mentadbir dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'khuzina anhum, yang mengambil perbuatan mereka daripada Allah. Yang la yadkhulu tahta qawaid asy-syara', yang tidak termasuk di bawah kaedah-kaedah syarak. Lianna fa'ilahu maf'ulun bihi, kerana orang yang menzahirkan perbuatan tersebut dia ialah orang yang dilakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia memandang dengan nur Allah taala kepada ghaib kehendak Allah. Jadi dia bagi contoh seperti ka'af'alil Khadir alaihi salatu wassalam. Sama seperti perbuatan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maksud Nabi Khidir, dia menzahirkan perbuatan yang menyalahi syariat di zamannya, tetapi dengan nur daripada Allah, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Wartajid dia kata dalam tafsirnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengurniakan kepada seorang nabi ataupun mengurniakan kepada seorang wali, Allah Ta'ala akan memakaikan kepada nabi dan rasul tadi sifat Allah Subhanahu wa taala secara berperingkat-berperingkat. Setiap kali Allah Ta'ala berikan sifat Allah kepadanya, Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala akan berikan nur tadi. Jadi dia kata, famin jumlati sifatihi, setengah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala ialah kaidul azali wa makrul abad. Setengah daripada sifat Allah, Allah Ta'ala ni dia ada helah-helahnya yang azali. Wa makr, dan Allah Ta'ala dia ada rancangan-rancangan dia tersendiri yang tak difahami oleh manusia. Dan perkara tersebut semenjak azali dan akan kekal selama-lamanya. Jadi dinyatakan Allah Ta'ala mengurniakan ilmu tersebut kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, agar dia dapat melihat helah Allah Subhanahu wa taala yang azali dan mengetahui rahsia-rahsia kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hakikat perbuatan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sememangnya dinyatakan di dalam tafsir. Jadi itu faedah apabila dia kata kadzalika kidna li Yusuf. Jadi kidna li Yusuf tu maknanya Allah Ta'ala mengurniakan satu lagi ilmu kepada Nabi Yusuf, namanya Al-Qayyid. Helah macam mana nak menguruskan sesuatu perkara. Walaupun helah tersebut nampak pada zahirnya salah. Dan ilmu tadilah yang dikurniakan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menggunakan helah Al-Qaid tadi tu dengan merosakkan kapal untuk menyelamatkan ahli kapal tersebut. Nabi Khidir menggunakan helah membunuh budak tadi untuk menyelamatkan budak tu sendiri dan ahli keluarga dia. Jadi ilmu tadi tu dia panggil Al-Qaidul Azali wa Makrul Abad. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada wali-wali dan nabi-nabi dan rasul. Lianna jaza'ahu, kerana sesungguhnya pembalasan bagi orang yang mencuri, indahu, di sisi Raja Mesir, ad-darbu, ialah pukul, wa taghrimu, dan mengenakan bayaran. Mislai, dua kali sekali ganda. Al-masruqi, barang yang dicuri. Kalau barang tadi 100, kan kena bayar lagi 100 lagi. Ataupun 200, dua kali ganda bayarannya. Lal istirqaqu, tidak memperhambakannya. Illa, melainkan, an yasha Allahu, apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhazahu, Nabi Yusuf mengambil adiknya, saudaranya, bihukmi, dengan hukum. Akhzahu, betul kan? Apabila Allah mengkehendaki, akhzahu, Nabi Yusuf mengambil saudaranya, bihukmi abihi, dengan hukum bapanya.
makna ayat tadi. Lam, tidak. Yatamakan, mampu. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Min, daripada. Akhzihi, mengambil saudaranya. Illa, melainkan. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biilhamihi, dengan Allah mengilhamkan kepada Nabi Yusuf. Su'ala, bertanya. Ikhwatihi, kepada adik-beradiknya. Dia tanya, apa hukuman yang kamu cadangkan? Jadi, wajawabihim, dan mereka menjawab. Bi sunnatihim, dengan syariat mereka. Maksud keseluruhan ayat tu bagi tahu, maka liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Maksud Nabi Yusuf tidak akan mampu mengambil saudaranya Bunyamin, menahannya di Mesir, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okay, jadi ini ialah ayat yang merujuk kepada hakikat. Okay, maksudnya di peringkat awal dia kata Nabi Yusuf ja'ala siqayata fi rahli akhihi, kan meletakkan barang tersebut di dalam barangan saudaranya. Itu dia panggil ayat pada syariat. Pada zahirnya, yang menyebabkan adiknya ditahan ialah Yusuf. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, pada hakikatnya, yang menyebabkan adiknya tak boleh balik ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sememangnya lah ayat Quran ni dia sentiasa menzahirkan ayat daripada sudut syariat, kemudian dia menggabungkannya dengan hakikat, supaya perkara tersebut menjadi akidah di dalam diri kita. Maksud kita minum, zahirnya air ni yang menghilangkan dahaga, tapi kita kena ingat juga hakikat yang menghilangkan dahaga ialah Allah Ta'ala, bukan air tu. Kalau kita kata air ni menghilangkan dahaga, dia panggil mensyirikkan Allah Ta'ala secara tersembunyi. Semua aktiviti yang kita buat sekarang ni, kita mendengar orang bercakap, kita rasa telinga saya yang mendengar, gegendang telinga saya yang tangkap bunyi, itu dia panggil syariat. Zahirnya gelombang tadi ditangkap oleh gegendang, tapi hakikatnya ialah Allah juga yang mendengar dan bagi kita dengar. Atau ayat tu diulang-ulang, akhir sekali dia kata, tidak akan mampu Nabi Yusuf menahan adiknya, melainkan dengan keinginan Allah Ta'ala. Supaya kita tidak terhijab makhluk daripada Allah dan Allah daripada makhluknya. Itu tujuannya lah. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, narfa'u, kami mengangkat. Darajatin, darjat-darjat. Man nasya, orang yang kami kehendaki. Fil ilmi, pada keilmuan. Ka Yusufa, seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maksudnya dia merujuk antara ilmu tertinggi yang kita dah bincang tadi. Antara ilmu-ilmu yang rumit difahami ialah ilmu al-kaid tadi tu. Kaidul azali wa makrul abad tadi. Maksudnya helah Allah Ta'ala dan perancangan Allah Ta'ala. Itu ialah ilmu tertinggi yang Allah Ta'ala kata sekarang yang aku bagi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah dia melalui semua ujian. Penjara, mentadbir negara, melalui keadaan yang susah dan seumpamanya. Jadi jangan sekali-kali kita rasa kan kalau kita dah boleh membaca sedikit kitab bahasa Arab kan, ataupun kita dah boleh membaca buku-buku, ataupun kita dah belajar, ataupun kita dah ada sijil di dalam agama, kemudian kita dah merasakan ilmu tadi dah habis kan. Bahkan dia ada ilmu tertinggi yang Allah telah zahirkan dalam surah Al-Kahfi tadi. Ilmu yang terzahir pada Nabi Khidir tadi. Perancangan Allah yang tersembunyi yang tidak difahami. Jadi Allah kata, narfa'u darajatin, kami mengangkat darajat mereka yang kami kehendaki, fil ilmi, disebabkan oleh ilmu tadi. Ka Yusufa, seperti Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Wa fawqa, dan di atas. Kulli, setiap. Dhi ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Minal makhluqin, dari kalangan makhluk. Alimun a'lamu minhu, orang yang lebih mengetahui daripada zi ilmin tadi. Hatta yantahiya, sehinggalah kembali naik satu peringkat
Atas dia ada lagi tinggi, atas dia ada lagi tinggi, atas dia ada lagi tinggi, hatta yantahiya, sehinggalah berpenghujung. Orang yang paling tinggi ilmu tadi, a'lam tadi tu, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka berkata, in yasriq, sekiranya dia mencuri. Bunyamin tu sekarang, faqad, maka sesungguhnya, saraqa, telah mencuri, akhun, saudaranya, lahu, bagi Bunyamin, iaitu Nabi Yusuf lah, min qablu, sebelum ini. Maksudnya adik-beradik tadi tu dia heran, macam mana pula Bunyamin dia boleh mencuri. Jadi mereka kata, kalau dia ni mencuri, mungkin munasabah juga, dia kata. Sebab dulu Nabi Yusuf pun pernah mencuri. Jadi dia kata macam mana? Apa dia kisah Nabi Yusuf mencuri tadi? Ay Yusufu, Nabi Yusuf. Wakana, adalah Nabi Yusuf masa dia kecil dulu. Saraqa, telah mencuri. Li abi ummihi, kepada bapa bagi maknya. Maksudnya datuk dia lah, sebelah mak dia. Nabi Yusuf curi sonaman, berhala, min zahabin, daripada emas. Fakasarahu, lalu Nabi Yusuf memecahkannya. Ya Allah, supaya tidak ya'budahu, datuknya menyembahnya, berhala tersebut. Jadi kisah Nabi Yusuf mencuri berhala semasa dulu tu diketahui oleh adik-beradiknya. Dari tu yang adik-beradiknya kias, dia kata, kalau sekarang ni Bunyamin mencuri, maknanya itu pun mencuri jugalah. Dari tu dia nak bagi tahu apa dia? Dia nak bagi tahu, dengan siapa saja kita berkawan, sifat tu akan berpindah. Maksudnya adik-beradik dia kias, dia kata, ini Bunyamin ni, dia bukan dia sendiri yang datang sifat mencuri ni. Sifat mencuri ni bukan terbit daripada dirinya sendiri. Dia mesti berjangkit daripada orang lain. Jadi mereka cari siapa punca. Oh, dia kata ini puncanya, maknanya daripada Nabi Yusuf dulu. Adik abang dia Yusuf dulu ni ada pernah mencuri, jadi patutlah adik dia pun jadi mencuri. Boleh. Itu dipanggil faedah in yasrik faqad saraqa. Maksudnya keluarkan kaedah dalam tasawuf, man jalasa janas. Siapa yang kita selalu duduk bersama, janasa, dia akan jadi sejenis dengan orang tu. Jadi kalau kita sentiasa duduk dengan ahli Quran, maka kita akan mahir membaca Quran. Dan kalau kita duduk dengan ahli ahli fiqh, kita akan gemar kepada ilmu fiqh. Jadi kalau kita duduk dengan ahli main bola sepak, dan kita lagi sukalah main bola sepak tu. Tapi yang takutnya duduk dengan ahli maksiat. Suka berkawan dengan orang main judi, sekali lagi dia pun pergi main judi lah. Daripada dia tak tahu nak main judi tu macam mana, tempatnya di mana, bayaran dia berapa. Dia dengar, oh judi RM5 je. Mula-mula kan, RM10 mula-mula. Jadi dia pergi, sikit-sikit dia main. Mula-mula menang. Menang dia seronok lah. Main judi dia. Masa letak RM5, RM10, menang je. Dapat je. Sekali dia letak RM50. Letak 100, 1000, 2000. Lepas tu tak dapat lah. Masa tu dah jadi ketagih, susah nak patah balik. So tu nak diajarkan di sini. Berhati-hatilah dengan siapa yang kita bersama-sama tadi. Maksudnya kalau kita bersahabat dengan ahli ilmu dan ahli ibadat, itulah yang paling sempurna dan paling baik. Jadi di sini dia nak ajar kepada kita supaya berhati-hati dengan sahabat dan memilih kawan tadi. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Fa asarraha, maka Nabi Yusuf menyembunyikan. Jawapan tadi. Maksudnya bila adik-beradik dia kiaskan Bunyamin kepada Yusuf, jadi Nabi Yusuf dia nak jawab. Dia nak mempertahankan diri dia. Boleh faham tak? Tapi disebabkan perkara tu berkaitan dengan peribadi, maka kita kata fa asarraha. Kita
Diamkan, kita diamkan perkara tersebut. Itu adab apabila kita nak berdakwah lah. Maksud apabila kita nak berdakwah, kalau orang kutuk peribadi, nak kutuk-kutuk lah. Tapi apabila dia kutuk agama, maka kita kena melenting. Maksud Nabi Muhammad SAW, orang tuduh dia tukang sihir lah, pengelipu lara, dia diam, tak peduli. Tapi cuba pergi cerca Allah Ta'ala, sekejap lagi dia angkat senjata perang. Jadi suatu Nabi Yusuf tadi, dia menahan diri dia. Dia tahu tuduhan tadi kena kepada dia. Kan, dia pula dituduh mencuri. Padahal dalam riwayat lain, dia kata banyak. Dia banyak kisah yang Nabi Yusuf, dia kata contoh kat bawah tu, dekat syarah tadi. Dia kata yang mencuri berhala tu salah satu riwayat, dia kata. Setengah riwayat kata, satu ketika, datang ke rumah Nabi Yusuf. Ni kisah yang tuduhan mencuri tadi. Setengah riwayat kata, satu ketika datang orang minta sedekah. Jadi Nabi Yusuf ambil sebiji telur bagi kepada orang minta sedekah tersebut. Itu pun adik-beradik dia kata mencuri. Mencuri daripada rumah mak ayah dia. Bukan pencuri. Setengah riwayat kata dia ambil seekor burung yang berada di dalam rumah Nabi Yaqub, maka dia bagi kepada peminta sedekah. Dengan setengah riwayat kata yang dituduh Nabi Yusuf mencuri ni sebab Nabi Yusuf dia menyembunyikan makanan daripada hidangan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi adik-beradik dia bila balik, makanan dah hilang. Jadi adik-beradik dia, siapa curi makanan kita ni? Oh, tangkap rupanya Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf sebenarnya dia bagi kepada fakir miskin. Dan dalam satu riwayat lain dia kata sebenarnya tuduhan yang Nabi Yusuf tadi mencuri sebenarnya tak benar pun. Sebenarnya Nabi Yusuf memang tak ada mencuri. Tapi ada satu ketika tu dia kata kat bawah tadi. Maknanya setelah ibu kepada Nabi Yusuf meninggal dunia, maka makcik sebelah ayah dia, amat sayang kepada Nabi Yusuf tadi. Jadi Nabi Yusuf membesar di rumah ammatihi, makciknya sebelah ayahnya. Sampai dah satu ketika, Nabi Yaqub pun sayang juga ke Nabi Yusuf ni. Kan Nabi Yusuf kata, bagilah Yusuf tu kepada aku, biar aku jaga. Nabi Yaqub kata, aku tak boleh bercerai dengan Nabi Yusuf tu walaupun sekejap. Tapi makcik tu kata, makcik yang dah pelihara Yusuf tadi kata, tak boleh, aku takkan bagi. Jadi macam mana? Makcik tadi nak buat helah. Makcik tadi tu buat helah, kan, dia ambil kepada satu pakaian tali pinggang yang dimiliki oleh Nabi Ishaq sebelumnya, kan, mereka tadi mewarisi tali pinggang tersebut. Kemudian diletakkan tali pinggang tersebut di perut Nabi Yusuf di bawah pakaiannya. Jadi tiba-tiba dia kata, tali pinggang tadi hilang. Tali pinggang yang diwarisi tadi hilang. Jadi bila cari, ada kat badan Nabi Yusuf. Jadi bila dapat tangkap Nabi Yusuf ada benda tu, jadi hukumannya Nabi Yusuf diperhambakanlah kepada makcik dia tadi. Jadi itulah helah makcik tadi, macam dia nak mengekalkan Nabi Yusuf berada dengan dia. Jadi Nabi Yusuf kekal dengan makcik dia sampai makcik dia meninggal dunia, baru Nabi Yaqub ambil semula. Jadi kisah itu pun adik-beradik dia kata, itulah Nabi Yusuf daripada kecil dah mencuri dah. Padahal sebenarnya tuduhan tadi tidak benar. Jadi itu satu lagi pengajaran kepada kita. Apabila kita dengar orang menuduh orang lain, walaupun nampak zahir perbuatan tu macam mencuri. Kita nampak Nabi, kalau kisah yang kata Nabi Yusuf ambil makanan tadi tu, bawa lari makanan, nama perbuatan tu mencuri lah. Tapi niat ni nak bagi orang fakir miskin. Jadi zahir perbuatan tu macam salah. Jadi macam tadi Nabi Khidir bunuh orang. Zahir perbuatan tu salah. Pergi pecahkan kapal, zahir perbuatannya salah. Dari sini pun dia nak ajar juga. Diulang kisah tadi supaya kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala tu. Dan minta Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita kenapa jadi macam ni. Kenapa? Sebab kalau kita tak boleh sangka baik tadi, kita akan sentiasa tertekan. Sekarang lah kita tengok negara Syria perang. Kan orang Islam dibunuh. Orang di negara Iraq dibunuh. Di Palestin dibunuh. Lepas tu kita nak buat macam mana? Maksudnya kalau kita tak boleh nak memahami perbuatan Allah Ta'ala, nak cari hikmah dari tu, kita akan kata sentiasa semuanya tak baik lah. Kita akan tertekan. Oh, kita di Malaysia, orang kafir menguasai ekonomi apa, kita akan jadi pening. Kita pula dah tak faham. Apa saja yang dikata tadi. Nabi Yusuf nak tahan adik dia tak boleh, melainkan dengan kehendak Allah. Tiba-tiba orang kafir boleh menguasai negara dengan kehendak orang kafir ke? Dia di bawah kehendak Allah Ta'ala juga. Cuma kita nak belajar apa hikmat
apa sebab Allah Ta'ala buat peperangan, apa sebab orang Islam mati dibunuh. Adalah hikmatnya. Kalau kita boleh belajar, sentiasa belajar bersangka baik dengan Allah Ta'ala, jadi tak adalah tertekan. Kan kita punya kerja, masalah tempat kerja, masalah dalam keluarga, masalah jiran, masalah apa segala tu, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya baik lagi. Jadi apa pun baik juga, barulah selamat. Jadi sambung, dia kata, jadi Nabi Yusuf dia nak jawab, tapi dia tahan sebab benda tu berkaitan dengan peribadi. Jadi dia tak payah jawab. Cuma dia kata fa'asarraha fi nafsihi, dia cuma menyembunyikan dalam dirinya jawapan ataupun marah dia punya lintasan je lah. Walam yubdiha, dia tidak menzahirkan lahum kepada mereka. Wa dhamiru, dhamir asarraha tadi. Yubdiha kan ada dhamir ha tiba-tiba tu. Dhamir ha dia lil kalimatil lati fi qawlihi qala fi nafsihi antum syarrun makanan. Dhamir tadi tu dia merujuk kepada kalimat yang berada pada perkataan firman Allah yang akan datang. Apa dia? Qala, berkata Nabi Yusuf, fi nafsihi, dalam diri dia sendiri, antum syarrun makanan, perbuatan kamu lebih jahat lagi. Boleh? Ni satu pengajaran yang Nabi Yusuf nak ajar. Nabi Yusuf dia mengetahui semua perbuatan ialah perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila perbuatan tu baik, kita sandarkanlah kepada Allah. Allah memberi nikmat, Allah memberi rezeki. Tapi bila Allah menzahirkan perbuatan jahat pada manusia, jangan kita kata perbuatan jahat tu disandarkan kepada Tuhan. Kita kata antum syarrun, kau ni yang buat jahat. Kau orang ni yang buat jahat. Kau orang yang menzalimi Nabi Yusuf dulu. Kau orang yang campak Nabi Yusuf dalam perigi. Kau orang yang sebenarnya buat fitnah macam-macam. Itu disembunyikan dalam hatinya. Maksudnya menjadikan makhluk perisai daripada disandarkan kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum syarrun makanan. Itu kita punya akidah juga. Kan maksudnya kejahatan disandarkan kepada makhluk, kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu lebih teruk min Yusuf yang kamu tuduh mencuri tadi. Wa akhihi, dan saudaranya, li sariqatikum, kerana ini Yusuf tadi curi makan nak bagi orang fakir miskin. Ini Bunyamin curi alat minuman je ataupun penimbang je. Yang korang ni li sariqatikum akhakum min abikum. Korang ni mencuri saudara kamu daripada bapaknya. Boleh. Curi juga namanya, lagi teruk curi ni. Curi anak daripada bapak. Lebih teruk daripada curi barang. Dan itulah curi yang paling bahaya sekali apa dia? Kemuncak curi tadi ialah syaitan mencuri anak murid daripada gurunya. Itu paling bahaya. Maksudnya setiap orang dia perlu mempunyai guru yang membimbing rohaninya. Itu yang paling syaitan tak suka sekali. Dari syaitan dia akan berusaha juga macam mana nak curi juga anak murid ni. Nak bagi dia lari daripada gurunya. Macam ni lah. Ini curi anak daripada bapaknya. Wa zulmikum lahu, dan kamu menzaliminya. Dan akhir sekali Nabi Yusuf kata, wallahu a'lamu, sesungguhnya Allah lebih mengetahui, alimun, maha mengetahui, bima tasifun, dengan apa yang kamu sifatkan, dengan apa yang kamu tazkuruna, yang kamu nyatakan, fi amrihi, pada diri Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi itu cara kita nak macam ni. Kita nak menenangkan diri kita. Bila orang tuduh tuduhan yang palsu, kita jawab je lah, wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu dah, biar. Kau nak tuduh ke, nak kata apa masalah ke, pencuri ke apa ke, Allah lebih tahu perkara yang sebenar, kenapa zahirnya macam tu. Jadi tak perlu kita nak jawab, kan? Tak perlu kita nak bergaduh, tak perlu kita nak rasa marah. Itu ialah akhlak yang diajar oleh Nabi Yusuf kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Qalu ya ayyuhal aziz, inna lahu aban syaikhan kabiran, wallahu ta'ala alam. Jadi sekiranya Allah izin, kita sambunglah pada pengajian akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.